أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقاعد الدعاة المجاهدين وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nun. Allahu Ta'ala a'lam bimuradihi. Allah lah yang paling tahu apa kehendaknya daripada Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan kurnia Tuhanmu, engkau yakni Muhammad bukanlah dari kalangan orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putus. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang paling agung. Sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama sekali saya mengambil kesempatan ini untuk mengajak tuan-tuan dan diri saya sekali untuk kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang penuh keberkatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan kepada kita untuk kita bertemu di dalam satu majlis yang kita yakini dan kita imani betapa tingginya nilai keberkatannya. Inilah di antara majlis dan tempat yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga di antara majlis dan tempat yang sangat disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sentiasa memperbanyakkan diri kita ini, banyak menghabiskan diri kita ini di dalam majlis-majlis yang bermanfaat. Ulama menyebut majlis ini juga dinamakan sebagai majlis zikir ataupun majalisuz zikr, yang membawa erti dan makna majlis yang boleh membawa diri kita memperingati Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia yang mengaku dan memahami bahawa kita adalah hamba kepada Allah, kita tidak boleh lari daripada tuntutan untuk sentiasa memikir dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap dari kalangan kita makhluk
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memahami bahawa kita adalah hamba kepada Allah. Bila kita faham kita adalah hamba, maka wajib kita memperaga dan mempersembahkan kita memiliki sifat penghambaan diri yang sebenar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menerima apa segala amalan yang kita lakukan demi semata-mata kita membuktikan bahawa kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang rugi adalah manusia yang lupa bahawa dia hanya sekadar hamba. Bila dia terlupa bahawa dia yang hidup di dunia ni adalah hamba, maka takut-takut dia melakukan pekerjaan, perbuatan lebih daripada batas dan tahap seorang hamba. Cara berfikir dan beramal kita ni seolah-olah kita lupa kita adalah hamba yang semestinya wajib membuktikan sifat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulia bagaimanapun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat yang kita bacakan tadi melalui surah Al-Qalam, Allah Taala menceritakan tentang bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun diejek, walaupun diherdik, walaupun dicaci maki oleh golongan-golongan musuh Islam, musuh Allah pada waktu itu, sehingga ke tahap mereka mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seorang dari kalangan gila, maka Allah Taala memujuk hati Nabi. Allah mengatakan, sesungguhnya kamu bukan dari kalangan orang gila wahai Muhammad. Bahkan kamu adalah golongan manusia yang dijanjikan pahala yang tidak putus-putus. Sifat pahalanya Nabi SAW ni tuan-tuan, dia meningkat tak putus-putus. Kita ni tuan-tuan kadang-kadang bertambah, kadang-kadang kurang, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Tetapi ulama menyebut Nabi SAW, sifat pahala pada Nabi ni tuan-tuan semakin hari setiap saat dia meningkat. Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Kamu wahai Muhammad, kamu akan memiliki pahala yang tidak putus-putus. Bahkan Allah Ta'ala menjelaskan, mengingatkan Nabi, sesungguhnya kamu adalah manusia yang memiliki akhlak yang paling agung. Hebat macam mana pun Nabi SAW ni tuan-tuan, Allah angkat darjat Nabi setinggi-tinggi darjat macam mana pun, Allah mengiktiraf akhlak Nabi macam mana sekalipun, tetapi Nabi masih lagi tuan-tuan mengingatkan diri dia dan semua manusia yang beriman bahawa dia adalah utusan Allah, yakni Nabi, bahawa dia memiliki sifat penghambaan diri kepada Allah. Apa semua yang ditunjuk oleh Nabi SAW kepada kita ni, apa yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita ni, Nabi mengingatkan kepada kita apa semua yang Nabi lakukan, apa semua yang Nabi suruh, apa semua yang Nabi buat, itu semua tuan-tuan Nabi nak membuktikan bahawa dia memiliki sifat penghambaan diri yang sebenar kepada Allah, walaupun darjat dia mulia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia macam mana pun darjat dia, kedudukan dia di sisi Allah, bahkan dia masih lagi tuan-tuan berhempah pula selaku manusia. Kerana itu dalam kitab menyebut Nabi Muhammad SAW dari kalangan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni, mereka memiliki a'radul basyariyah. Ngaji kitab Tauhid, ulama Tauhid akan membahaskan tentang a'radul basyariyah ni. A'radul basyariyah ni, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, mereka ini memiliki sifat yang sama macam manusia biasa. Mereka ada perasaan, mereka ada jasad, mereka ada perasaan. Mereka ada satu masa mereka akan rasa letih. Ada masa dan ketika mereka akan rasa penat. Bila cedera mereka sakit. Bila tak makan mereka lapar. A'radul basyariyah. Sama macam kita manusia yang lain. Tetapi Allah mengangkat makam kedudukan mereka ni, darjat mereka ni Allah angkat. Walau macam mana pun mereka tahu darjat mereka di sisi Allah ni mulia, tetapi apa semua yang mereka buat ni seolah-olah lebih dahsyat daripada kita. Kita ni hamba yang Allah Ta'ala tak sebut lagi kedudukan kita ni mulia tinggi macam Nabi. Tetapi apa yang Nabi SAW buktikan melalui amalan dia ni tuan-tuan, lebih dahsyat daripada kita yang tidak ada jaminan seperti mana jaminan kemuliaan dari Nabi SAW. Kalau diukur ibadah kita dengan ibadah Nabi ni pun Allahu Akbar, jauh panggang daripada api.
Sedangkan Nabi tahu dah darjat dia di sisi Allah macam mana berbanding kita ni. Sedangkan Nabi confirm tahu dah tempat dia bila mati, bila berlakunya kiamat di hari akhirat, tempat Nabi confirm syurga. Bukan sekadar syurga, bahkan tempat yang paling mulia di dalam syurga. Tetapi nak dibandingkan sifat penghambaan yang dibuktikan oleh Nabi berbanding kita al-adna, manusia biasa ni, kadang-kadang kita lebih ke belakang. Kenapa tuan-tuan? Kita yang tak ada jaminan yang mulia seperti Nabi ni, masih lagi tuan-tuan, masih lagi gagal nak membuktikan sifat penghambaan diri yang sebenar-benarnya. Maka di sinilah hadirin sekalian, kata ulama, perlunya kita majlis ingat memperingati ni. Dengan adanya majlis ingat memperingati ni, baru kita tahu hadirin sekalian. Sebab tu tuan-tuan, hari ni hebat juga orang membahaskan. Hebat juga tuan-tuan kalau nak tengok dahsyat perdebatan ni di bumi Penang lah ni tuan-tuan, sedang hangat memperbahaskan tentang sambutan Maulid Nabi ni. Kerana ada sebahagian pemikir mengatakan tuan-tuan, orang yang sambut Maulid Nabi SAW ni sama seperti mana majlis sambut Tai Pusam. Kita sambut Tai Pusam ni pun tak tahu macam mana majlis dia, macam mana dia boleh samakan sambut Maulid Nabi ni sama macam Tai Pusam. Yang kita tahu Tai Masam, kita tahu lah. Tai Pusam sampai tahap tu. Saya ingat lagi tuan-tuan, tahun 2005 saya tahun kedua di UKM. Syarah kami tuan-tuan pernah berkongsi satu artikel. Waktu tu hangat orang sambut Maulid Nabi SAW lah. Ada seorang tuan-tuan pemikir Islam lah juga dia ni. Rajin mengkaji, rajin melontarkan hujah dan pandangan. Akhirnya tuan-tuan, dia memberikan pandangan kepada orang yang sambut, buat majlis, buat program sambut Maulid Nabi SAW ni. Dia kata orang yang sambut Maulid Nabi ni lebih teruk daripada orang yang makan daging babi. Kami dipaksa waktu tu oleh pensyarah untuk berhujah, buat kumpulan paling kurang 3 orang, cari hujah macam mana nak jawab kepada isu ni. Ingat lagi tuan-tuan, ada satu hadis yang kami kongsi pada waktu tu. Yang dikongsikan kami bersama pada waktu tu satu hadis yang sahih, yang mana Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bila Nabi ditanya oleh sahabat Nabi berkaitan dengan Abu Lahab, pak saudara Nabi. Bagaimana keadaan Abu Lahab? Kenapa sahabat tanya tentang Abu Lahab ni? Tuan-tuan, bila Nabi berasa sifat marah kepada perangai Abu Lahab yang jahat ni, sahabat-sahabat Nabi yang sayang pada Nabi, cinta pada Nabi SAW lagi marah pada Abu Lahab. Tapi nak marah lebih tuan-tuan, nak hamun lebih Abu Lahab depan Nabi ni tak berapa nak gamak. Sebab apa? Sebab mereka tahu Abu Lahab tu adalah pak saudara Nabi. Kita pun tuan-tuan, kalau ada musuh perangai budak tu jahat sungguh, tapi kalau depan pak dia kita berlapik juga cakap. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni tanya, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan Abu Lahab di hari akhirat nanti? Maka Nabi jawab, tempat dia adalah neraka Jahannam. Dan bersama-sama dengan dia, tiap-tiap masa bersama dengan dia dalam api neraka Jahannam nanti adalah azab yang tidak putus-putus. Tetapi kata Nabi, Allah meringankan takhfif, Allah meringankan azab siksaan Abu Lahab apabila datangnya hari Isnin. Sahabat Nabi tanya, kenapa Allah meringankan azab siksaan dia bila datang hari Isnin? Maka Nabi SAW jawab, kerana pada hari Isnin Abu Lahab pernah memberikan kemuliaan kepadaku. Kenapa? Pada hari Isnin, kata ulama, Nabi SAW dilahirkan. Maka Abu Lahab, kita kena ingat hadirin sekalian, dia adalah manusia yang pertama buat majlis sambut Maulid Nabi SAW. Yang mula-mula buat majlis sambutan kelahiran Nabi ni bukan Abu Bakar, Abu Lahab. Abu Lahab yang Allah Ta'ala celakakan dia di dalam surah Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada manfaat lagi harta kekayaan yang dia miliki dulu waktu hidup kat dunia, yang boleh sebabkan Abu Lahab jadi sombong, tak takut dengan risalah yang Nabi SAW bawa. Dia lawan tentang maki caci, maki hamun. Kerana apa? Antaranya kerana harta kekayaan yang dia miliki menyebabkan dia jadi sombong. Tak ada harta kekayaan yang boleh
membantu dia ketika mana dia di dalam api neraka nanti, dalam neraka jahanam ni. Kerana bersama-sama dengan dia ni azab seksaan. Tetapi Allah ringankan, kata Nabi, pada hari Isnin. Hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari. Ulama hadis tuan-tuan membahaskan macam mana keadaan Allah Ta'ala meringankan azab seksaan pada Abu Lahab bila datang hari Isnin. Kata ulama hadis, mereka mengambil daripada hadis yang lain, Abu Lahab ni bila datang hari Isnin, maka dia akan sumbat 10 jari jemari dia dalam mulut. Nanti berlakunya tuan-tuan hari akhirat nanti, tempat Abu Lahab neraka jahanam. Bila datang sahaja hari Isnin, maka apa kerja Abu Lahab? Dia takkan buat kerja lain dalam neraka, melainkan dia akan sumbat 10 jari jemari dia. Kenapa dia akan sumbat 10 jari jemari dalam mulut dia ni? Kerana Allah mengizinkan cecair sedikit-sedikit keluar daripada celah jari jemari dia. Bila? Hari Isnin. Kenapa? Nabi jawab, kerana dia pernah memberikan kemuliaan kepada kelahiranku ketika mana hari Isnin. Itu Abu Lahab. Kita bukan Abu Lahab. Kita yang ada pun paling kurang makhluk pelahap. Takkanlah tuan-tuan kita sambut peristiwa memperingati kelahiran Nabi ni, buat majlis sambut memperingati kelahiran Nabi ni sama macam orang sambut Taipusam. Orang Islam pergi saja-saja gatai-gatai nak exercise, tapi saja-saja nak exercise ambil jalan kaedah berarak macam orang berarak Taipusam, maka tuan-tuan hukum bagi mereka kufur. Takkan sama hadirin sekalian. Allah Ta'ala datangkan kisah ni pun dengan tujuan. Allah sebut dalam Al-Quran, laqad kana fi khasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya kisah-kisah yang kami takdirkan terjadi kepada mereka. Yang kata ulama sama ada kisah-kisah itu melibatkan Nabi-Nabi alaihimus salatu wassalam, ataupun Nabi, kisah itu melibatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok pandangan Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya, Allah Ta'ala sebut sesungguhnya kisah-kisah yang kami takdirkan terjadi, maksudnya kisah-kisah yang melibatkan Nabi-Nabi ataupun kisah yang Allah masukkan, ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Tujuannya, kata Allah, ibratun liulil albab, supaya kisah-kisah itu boleh menjadi iktibar bagi golongan yang menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Maknanya kisah-kisah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita ambil iktibar. Macam mana kita nak mengambil iktibar daripada kisah-kisah ni? Kalau bukan dengan majlis ataupun dengan program untuk kita memperingati kembali kisah-kisah ni. Bila ada majlis dan program memperingati kisah-kisah ni, orang yang dengar akan mengambil iktibar. Kenapa Allah suruh sangat kita ambil iktibar? Kata ulama, daripada iktibar itulah akan membawa diri manusia ke arah muhasabah. Macam mana kita nak muhasabah diri? Kita akan muhasabah diri, pintu utama yang akan bawa kita untuk muhasabah apabila kita mengambil iktibar daripada sesuatu perkara. Bila dah ambil iktibar, maka diri kita akan terbawa ke arah muhasabah. Bila muhasabah, baru adanya hijrah, kata ulama. Iktibar, daripada iktibar dia akan membawa diri kita ke arah muhasabah. Bila kita muhasabah, baru akan adanya hijrah. Kita berhijrah tuan-tuan, tinggalkan kejahatan, tinggalkan perkara buruk, tinggalkan perkara maksiat. Bertukar kita hijrah ke arah kebaikan, perkara pahala, perkara kebaikan, kebajikan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana adanya muhasabah. Nak mari mana muhasabah ni? Ulama kata datangnya muhasabah apabila adanya iktibar. Kita tengok tuan-tuan, ada berlakunya baru-baru ni kita pun duk pening kepala tuan-tuan, sedih dengan apa yang musibah yang melanda sahabat kita. Yang melanda saudara mara kita tuan-tuan dengan musibah banjir. Kita pening kepala walaupun tempat kita tak kena banjir teruk macam mereka. Tapi kita pening kepala tuan-tuan. Rombongan pertama tuan-tuan adalah rombongan Selangor. Rombongan Selangor ni rombongan pertama yang pergi ke sana. Yang pergi untuk proses cuci. Pengalaman proses cuci bila yang surut ni tuan-tuan, dengar je maklumat, orang Selangor ni semangat. Nak cuci itu tuan-tuan pergi dah. Yang hantar bantuan waktu banjir itu pergi dah. Tak boleh masuk pun dah pergi dah. Tapi tuan-tuan bila dengar ada dah tempat-tempat yang boleh masuk, antara rombongan pertama ni Selangor.
Ceramah baru-baru ni tuan-tuan taklah baru kau. Tengah hangat-hangat banjir tu. Yang saya punting tempat sini kan. Sebab ada ceramah kat Ulangan tu, dia pun cerita pengalaman banjir. Bulan lepas tak boleh nak main sini sebab saya ada forum dengan Ustaz apa ni, Ustaz Nazmi Karim. Ustaz Nazmi Karim pun sini juga tak mengajar lah. Mujuk bukan hari yang sama. Kalau tidak, dua-dua orang punting. Sebab kami ada forum tajuk dia Dajjal. Ni bahasa Kedah Dajjal. Bahasa tuan-tuan ni Dajjal. Jadi pergi sana. Sahabat-sahabat ni baru sahaja balik daripada Kelantan. Dia cerita. Kita pengalaman cuci. Cuci lepas musibah banjir ni. Kita duduk beli water jet. Kami surau masjid tu. Masjid Al-Muttaqin tu dia pun buat collection juga. Buat collection. Hantar bantuan. Antaranya ada inisiatif mereka ni. Yang dapat duit sumbangan ni beli water jet. Selalu duduk cuci rumah, water jet ni penting lah. Tapi dia kata, kali ni lain Sat, luar biasa. Water jet tu kira rugi buang duit beli lah. Kata, pasal apa? Water jet ni nak cuci rumah. Tapi macam mana nak cuci rumah? Rumah pun tak ada. Nak cuci rumah apa Ustaz? Kata, rumah pun hilang. Rumah hilang tu musibah banjir tu habis tuan-tuan, hilang rumah. Nak cuci apa Ustaz? Water jet pun tak laku. Kalau selut, tuan-tuan saya panggil apa? Tanah merah. Selut juga nak. Sampai tinggi dada ni. Water jet pakat tenggelam macam tu lah. Dia kata kami pun tu lah. Semangat nak tolong tu tanpa tersilap tak buat perancangan rapi. Elektrik pun tak ada. Semangat. Bab pengalaman sebelum-sebelum tu begitu. Bila ni dah pakai dah water jet dan sebagainya. Lalu ni orang dah buat rumah hadir sekalian. Musibah yang melanda ni kita pun pening kepala. Pening kepala kita. Pening kepala ni bukan kerana apa hadirin sekalian. Minta maaf lah. Bawa virus dari Perak ni. Sini pun tak kurang lah. Ayah Bob mana ayah Bob? Tak ada lah. Tadi saya telefon dia, sembang dia lagi teruk pada saya dengar suara. Baik. Musibah yang melanda ni tuan-tuan, kita pening kepala. Kita simpati. Simpatinya kita dengan musibah ni. Dengan musibah yang datang ni tuan-tuan, ni kisah juga kata ulama. Inilah benda yang berlaku ditakdirkan oleh Allah. Inna kulla syai'in khalaqna biqadar. Sesungguhnya apa semua yang terjadi, baik ke buruk ke, kamu suka, kamu tak suka, semua tu semua dah dicatur, ditulis dalam takdir kami kata Allah. Kamu tak boleh lari dah. Musibah yang datang ni tak boleh lari daripada apa yang Allah Ta'ala takdir. Allah nak uji tengok tahap kita macam mana hadirin sekalian. Dan bila keadaan ni berlaku tuan-tuan hadirin sekalian, musibah yang datang ni ada manusia yang akan ambil iktibar daripada dia. Ada manusia yang akan ambil kesempatan. Seperti mana? Berlaku kisah-kisah, kita nak memperingati kisah-kisah yang ambil cari peluang, ambil kesempatan nak hentam tibai pun ada juga. Pagi tadi forum tuan-tuan, program di Manjung. Isu dia bab tu saja sebab hangatlah kat sana ni. Orang nak cerita boleh tak boleh, kita sini selesai lama dah. Sana baru berdebat hadirin sekalian. Kalau berdebat sangat, tapi bila ada orang yang bertegah dengan perkara tu, jadi pening kepala lah. Ustaz ni tak pening kepala. Ustaz ni dia berdebat macam mana pun, hari ni dia mengajak tuan-tuan, dia buat kitab ni, esok ustaz tu jawab, dia buat kitab juga. Dia jumpa kat kedai kopi, dia pun boleh tepuk bahu, sembang makan kopi, selesai habis, dia pun okey. Tapi tuan-tuan yang mendengar tu, ustaz ni tak ada masalah, khilaf. Dia pun ada kitab, kawan tu pun ada kitab. Dia jumpa, dia gelak, sembang, okey. Habis 3-4 cawan kopi kat kedai kopi. Tetapi dia meninggalkan anak murid dia yang akan berdebat. Anak murid dia yang tak boleh ni. Anak murid bila berlawan tuan-tuan, 7 keturunan dia dendam. Tok guru tak ada masalah, depa berdebat, depa ada hujah. Depa jumpa, okey, salam. Assalamualaikum, jumpa, selesai. Jumpa, assalamualaikum, balik, assalamualaikum, selesai. Anak murid tu bahaya. Anak murid jumpa tok guru tu, dia ligan sampai cabut ekor. Dia sama-sama dengan anak murid tu lagi hebat, lagi dahsyat. Saya ingat gitu tuan-tuan, saya pernah pergi satu tempat. Nak pergi satu tempat. Dia kata, ustaz, kami ni dah jadi 2-3 puak dah. Itu dalam masjid. Tapi yang seronoknya, majlis ilmu boleh bersatu. Majlis ilmu tu boleh bersatu pasal apa? Semua pakat tunggu ustaz ni dengan soalan. Dia tak ustaz yang dia panggil, kira terbuka. Tempat tu dia terbuka. Dia panggil ustaz ni 2 aliran.
Dia tahu ustaz ni berdebat dengan ustaz ni, dia akan panggil. Dia pun nak dengar hujah. Jadi anak murid ni ambil kesempatan bila mari ustaz ni, dia akan tanya soalan berbang, ustaz ni jawab. Dan jahat juga anak murid ni, kemudian ustaz seorang lagi nak mari jawab, dia cucuk dulu. Dia kata, ustaz, hari tu ustaz ni mai dia bubuh kau tang bab ni tani. Ustaz jawab, ustaz ni punya jawab tang. Anak murid bergeng ni tanya pula. Lah kali tak selesai. Bila tak selesai tuan-tuan, akhirnya mereka pertemukan dalam forum. Bila bertemu dalam forum, lagi jadi seronok. Bila mereka tengok, seronok bukan sebab apa tuan-tuan. Semangat orang bawah tu lebih dahsyat daripada semangat ahli panel tu. Sebab dia mengharapkan, dia pun duk rasa mereka betul. Ni bahaya. Duk rasa betul. Yang rasa betul sangat tu anak murid dia. Dia rasa betul. Sebab tu dia nak sokong ustaz tu. Dia nak sokong, mari tu ramai. Yang ustaz ni pengaruh dia mari ramai, ustaz ni pengaruh dia mari pun ramai. Punya nak mengharapkan ustaz dia ni hentam ustaz seorang lagi tu. Tetapi tak berlaku macam tu. Bila tak berlaku macam tu, mangkit orang ni, dia mengamuk. Ustaz jawablah macam ustaz jawab kat kami hari tu. Dia dah geram kan. Kenapa ustaz tak jawab macam tu? Last sekali ustaz ni rupanya dia jawab tak betul. Dia cerita benda tak betul kan, geng-geng dia ni. Tu seorang ustaz ni kata, ustaz jawablah yang macam tu tak. Kita nak dengar enggak apa jawapannya. Last sekali bergaduh macam tu. Bab tu tuan-tuan. Bab tu dalam bab ni Allah Ta'ala sebut. Ayat pendek yang kita bacakan tadi, itulah situasi yang Nabi SAW hadapi. Ketika mana Nabi mengaku bahawa dia adalah utusan Allah Ta'ala. Ada orang yang mengambil iktibar, bila ada seorang Nabi yang sudah mengaku dia adalah utusan Allah, Nabi akhir zaman, dia membawa satu risalah yang Allah Ta'ala suruh dia bawa, diceritakan kepada orang, diceritakan kepada masyarakat. Dan pada waktu ada orang yang tuan-tuan ambil kesempatan itu untuk menerima hidayah, mencari hidayah Allah yang sebenar-benarnya. Ada golongan juga mengambil kesempatan pada waktu tu dan terus mendakwa bahawa Nabi ni seorang orang yang gila. Seorang gila yang membawa risalah yang gila. Tak betul. Bila Nabi SAW bertegah dengan risalah yang dia bawa, maka pengikut-pengikut yang dulunya tuan-tuan mencintai akhlak Nabi, mereka pun tuan-tuan terpengaruh dengan golongan yang ambil kesempatan mendedah dan ataupun apa yang mengambil kesempatan untuk memfitnah Nabi seorang yang gila, membawa perkara yang boleh mampu mempecah belahkan masyarakat Quraisy pada waktu itu. Sebab tu di dalam ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala ingatkan pada kita hadirin sekalian. Macam mana pun tahap kita hidup di dunia ni, kita hidup dan kita rasa suasana kita ni tuan-tuan aman ke, tenang ke, apa semua pun, Allah ingatkan kita kehidupan di dunia ni akan berlakunya pertemuan di antara hak dan juga batil. Dan sifat pertembungan hak dan batil ni Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Pertembungan hak dan batil ini adalah pertembungan yang tak akan pupus sampai dunia ni kiamat. Kenapa Allah Ta'ala takdirkan hidup kita ni mesti kita akan berhadapan dengan pertembungan hak dan batil? Kata ulama tafsir, bila berlakunya pertembungan hak dan batil di depan mata kita yang hidup ni, maka di sana akan datangnya penilaian Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Allah Ta'ala nak menilai kita di tengah-tengah berlakunya pertemuan hak dan juga batil. Siapa yang akan mempertahankan yang hak, siapa yang akan bersama-sama memperjuangkan yang hak, dan siapa pula yang akan duduk di pihak kebatilan. Benda ni tak akan berubah. Inilah fitrah, inilah tuan-tuan sunnah kehidupan di atas muka bumi ni. Walaupun kita rasa tuan-tuan aman, tempat kita tak berlaku apa-apa, tetapi pertemuan hak dan batil tu tuan-tuan tetap akan berlaku. Memang pertembungan hak dan batin ni dia tak akan pupus sampai dunia ni kiamat. Bukankah dunia ni tuan-tuan satu hari nanti akan dipimpin oleh utusan Allah yang bernama Nabi Isa alaihi salam, yang akan membunuh Dajjal dengan lembing dia. Bila mati Dajjal ni tuan-tuan, maka manusia di dunia ni akan merasai pemerintahan dia dengan penuh aman dan makmur. Dunia akan merasai pemerintahan yang cukup diberkati oleh Allah Ta'ala. Tetapi tuan-tuan, walaupun Dajjal dah mati, walaupun Ya'juj Ma'juj dah mati tuan-tuan, tetapi kata ulama, maka di akhir penghujung usia dunia ni, Allah Ta'ala masih lagi membenarkan apa yang Allah janjikan. Pertemuan hak dan batil tak akan pupus. Dalam keadaan tuan-tuan akan muncul, kata ulama, Nabi SAW sebut dalam hadis, ulama syarah panjang pada hadis tu.
Kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta la yuhajjal bait. Tidak akan berlakunya kiamat, kata Nabi, sehinggalah manusia tak boleh lagi pergi buat haji ke Baitullahul Haram. Kenapa tuan-tuan tak boleh lagi manusia pergi ke beribadah di hadapan Kaabah? Manusia tak boleh lagi pergi buat haji ke Baitullahul Haram. Kerana pada waktu tu kata ulama hadis, Kaabah tu sudah tidak ada. Mana pergi Kaabah? Kaabah telah diruntuhkan oleh manusia-manusia yang jahat. Tuan-tuan, disyarahkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir. Kata Imam Ibn Katsir, bila Allah Ta'ala bagi kita merasai dunia ni, merasai pemerintahan di bawah kepimpinan Nabi Isa alaihi salam dengan membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, maka hadirin sekalian, pada waktu tu manusia rasa seronok, manusia rasa aman, manusia nampak janji-janji Allah ni. Dunia diberkati oleh Allah Ta'ala. Bila bumi ni diberkati oleh Allah Ta'ala kerana pemimpin yang diberkati oleh Allah ni, maka tumbuh-tumbuhan subur, segar bugar semuanya. Allah turun mencurah-curah rahmat daripada langit. Allah buka pula rezeki mencurah-curah daripada perut bumi. Maka pada waktu itu sampai tak ada seorang pun tuan-tuan yang memegang title ataupun status miskin. Tak ada orang yang menerima zakat lagi pada waktu itu. Dunia menjadi begitu. Tetapi Allah janjikan tuan-tuan, pertemuan hak dan batin mesti berlaku. Maka kata ulama hadis, seperti hadis yang pernah Nabi SAW sebutkan tuan-tuan, akan datangnya seorang lelaki daripada negara Habasyah. Ni orang Habsyi, dia ni tuan-tuan, dia inilah tuan-tuan yang akan memimpin gerakan manusia, yang ajak manusia ni tolak ke kebenaran, lawan kebenaran yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salam pada waktu itu. Imam Ibn Katsir memberikan gelaran kepada lelaki ni yang datang daripada negara Habasyah ni adalah lelaki kumpulan yang disebut sebagai Zu Suwaiqatin. Zu Suwaiqatin ni tuan-tuan, dia akan memimpin gerakan-gerakan dia. Dia akan tuan-tuan kumpul tentera-tentera dia untuk lawan tentera Nabi Isa alaihi salam. Maknanya tuan-tuan, aman makmur macam mana pun tahap pemerintahan pada waktu tu, manusia tengok keberkatan demi keberkatan yang Allah curahkan atas muka bumi ni. Manusia tengok rahmat-rahmat Allah mencurah-curah apabila tuan-tuan Nabi Isa alaihi salam memimpin pada waktu tu. Tetapi masih ada tetap lagi tuan-tuan, masih tetap ada lagi manusia yang tak suka dan tak selesa dengan kebenaran, walaupun nampak jelas dah bukti kerahmatan daripada Allah mencurah-curah. Sebab apa? Itulah sifat dunia ni. Pertemuan hak dan batil itu tetap pasti ada. Walau macam mana kita nak buat baik pun tuan-tuan, kita nak buat baik, tetapi kita tak boleh lari, ada manusia yang takkan senang. Sebab tu orang baik-baik tu selalu kena. Orang baik-baik tu yang selalu kena. Sebab tu tuan-tuan, Asy-Syahid Imam Syekh Qutb sebut dah, jangan risau wahai pejuang kebenaran, kerana kamu bila berjuang mesti kamu akan bertemu dengan kekalahan. Asy-Syahid Imam Syekh Qutb pesan dah, jangan risau wahai pejuang-pejuang kebenaran, kerana orang yang berjuang ke arah kebenaran selalu bertemu dengan kekalahan. Tetapi kamu kena ingat, apabila kamu bertembung, pejuang-pejuang kebenaran ni bertembung dengan pejuang-pejuang kebatilan, orang yang memperjuangkan kebenaran pasti selalunya dapat kekalahan. Dan yang selalu dapat kemenangan ni adalah orang yang memperjuangkan kebatilan. Tetapi kamu kena ingat dalam keadaan penuh keimanan kamu, kamu yang memperjuangkan kebenaran tapi selalu dapat bertemu dengan kekalahan. Kekalahan yang kamu selalu bertemu tu adalah kekalahan yang tidak bersifat hakiki. Kekalahan itu adalah kekalahan yang hanya sifatnya sementara. Dan mereka yang kebatilan ni memperjuangkan kebatilan, mereka ni bukan dapat kemenangan yang bersifat hakiki, tetapi kemenangan yang bersifat sementara sahaja. Kerana apa? Kerana Allah menjanjikan kemenangan yang hakiki kepada kamu yang memperjuangkan kebenaran. Walau macam mana pun ada orang tetap tak suka. Orang tetap tak suka. Walaupun yang memimpin itu Nabi Isa alaihi salam. Kita ni tak apalah hadirin sekalian. Hari ni kita baca sirah, kita baca kisah perjuangan Nabi, kita baca kisah perjuangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita tuan-tuan, kita geram dengan puak-puak musyrikin. Kita maki hamun mereka kerana mereka maki hamun pada Nabi dan para sahabat ketika memperjuangkan Islam. Tak apalah kerana kita ambil iktibar dari jauh pada hari ini. Tapi cuba fikir, kalau sekiranya Allah Ta'ala takdirkan kita lahir, kita hidup di zaman Nabi SAW.
Kita hidup di zaman ada seorang lelaki tiba-tiba mengaku dia adalah utusan Allah. Dengan bukti risalah-risalah yang dia bawa daripada Allah. Dia baca ayat-ayat Allah. Kita tak apalah hidup zaman ni. Nabi dah lama diwafatkan oleh Allah. Yang tinggal pada kita ni risalah perjuangan yang Nabi tinggalkan. Kita dah dapat sempurna dah syariat Islam. Kita cuma nak ikut, nak beramal sahaja. Tetapi para sahabat umat Islam pada waktu tu, tuan-tuan cuba tengok. Kalau kita hiduplah di zaman Nabi pada waktu tu, takut-takut tuan-tuan kita lebih teruk daripada Abu Lahab. Nyaris kita tak hidup zaman tu saja, boleh belagak kita ni. Dengan tahap keimanan kita hari ni, dengan tahap keyakinan kita hari ni, rasa-rasanya tuan-tuan, kalau jenis Abu Lahab itulah yang menghasut tuan-tuan. Abu Lahab ni bukan calang-calang orang. Tuan-tuan kalau baca kisah Maulid Nabi SAW ni, Imam Ibn Hisham ada sebut. Bila dia dapat berita pada hari Isnin lahirnya Nabi SAW, apa Abu Lahab buat? Abu Lahab terlalu seronok dapat berita lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ni dia tahu lahir anak saudara dia ni orang lelaki. Orang Arab jahiliah ni suka bila keluarga dia ni lahir anak lelaki. Bila lahir anak perempuan, orang Arab jahiliah tak suka. Allah sebut dalam Quran, dia rasa aib tuan-tuan bila keluarga dia lahir anak perempuan. Keluarga tu rasa aib, seolah-olah diaibkan. Sampai ke tahap Allah sebut dalam Quran, sampai ke tahap orang jahiliah ni tanam anak perempuan mereka hidup-hidup. Punya malu bila dapat tahu berita lahir anak saudara dia lelaki, nama pula Muhammad, yang paling layak menerima pujian. Dia seronok sangat tuan-tuan, dia berlari pergi ke Suqul Uqas. Suqul Uqas ni pasar yang paling besar di Jazirah Arab ni. Tak ada pasar yang boleh lawan tuan-tuan pasar di Mekah yang bernama Suqul Uqas ni. Dia pergi kat sana tuan-tuan kerana apa? Kerana ramai manusia berhimpun kat sana. Bila ramai manusia berhimpun kat sana, Abu Lahab pergi tengah-tengah manusia yang ramai. Dia naik satu tempat yang agak tinggi sedikit. Maka Abu Lahab terus tuan-tuan menjerit buat pengumuman. Abu Lahab menjerit, aku minta kamu yang sedang berurus niaga, yang sedang berunding nak membeli, yang sedang berunding nak menjual di pasar besar ini, aku minta kamu semua berhenti serta-merta. Berhenti daripada perniagaan kamu. Ni perangai Abu Lahab. Bila orang dengar Abu Lahab minta berhenti, semua pakat berhenti. Yang nak membeli tak jadi membeli. Yang baru seluk poket nak keluar duit, sumbat balik duit. Yang baru nak songlap tuan-tuan, tok kedai tak nampak, tok balik, takut dengan Abu Lahab. Ni hebat Abu Lahab ni. Bila tengok Abu Lahab bagi pengumuman, semua berhenti, semua fokus nak dengar apa pengumuman yang Abu Lahab nak bagi tahu. Abu Lahab ni tuan-tuan, orang boleh bagi respon yang sampai tahap macam tu. Macam mana kalut orang pun kat kedai, kat pasar tu tuan-tuan. Bila Abu Lahab minta berhenti, semua pakat berhenti. Kerana apa? Kerana salah satunya, kerana Abu Lahab ni dia salah seorang menteri dalam kabinet Parlimen Quraisy Mekah. Kalau menteri mai Pekan Rabu ke, mai pasar tuan-tuan ni Seksyen 6 tu, dia mari tengah-tengah, dia kata minta semua berhenti-berhenti daripada berniaga. Silat-silat kita berhenti tu. Sebab menteri minta kedudukan dia. Lidah dia tu bukan lidah sama macam kita orang kampung ni. Dia minta berhenti. Orang semua pakat berhenti. Abu Lahab, dia kedudukan dia tinggi, dia orang kaya. Abu Lahab ni bukan kedekut baik. Abu Lahab ni pemurah. Cuma dia ni jahat. Kena kata dia jahat sebab Allah kata dia jahat. Abu Lahab ni sebab dia jahat. Dia jahat ni kerana Nabi SAW ni tak melakukan apa yang dia nak. Dia mengharapkan Nabi yang mulia ni lahir dalam keadaan mulia, dipuja dan dipuji oleh masyarakat waktu tu, boleh menyambung kerja dia. Tetapi Nabi membawa risalah yang bertentangan dengan tok nenek moyang dia. Tu yang dia marah sangat kepada Nabi SAW. Asalnya dia sayang kat Nabi. Sebab tu tuan-tuan, bila Nabi SAW lahir, dia dapat berita, dia seronok. Dia pergi ke pasar besar ni, dia minta orang semua berhenti. Bila tengok, oh yang suruh berhenti ni Abu Lahab, semua pakat berhenti, tak jadi nak buat kerja. Tak jadi nak meniaga, tak jadi nak membeli, tak jadi nak berunding, tak jadi nak minta kurang, semua pakat berhenti. Sebab Abu Lahab. Kalau kita tuan-tuan orang tak kenal, tiba-tiba pergi pasar, berhenti semua, jangan membeli. Tu hak yang nak jual, tak jadi, tak balik barang. Siapa nak layan kita?
Abu Lahab ni tak apalah jawatan dia tu besar, pangkat dia tu besar. Orang kenal lidah dia. Ni kita tiba-tiba pergi nak suruh berhenti, orang kata ni orang gila mana menjerit suruh berhenti ni. Abu Lahab ni dia menteri. Cuma portfolio apa kita tak tahu lah. Portfolio apa dia pegang tu Allah alam lah. Tapi yang pastinya bukan menteri, wanita, masyarakat dan keluarga. Sebab dia ni jantan. Kan tidak panggil Ummu Lahab. Tapi dia Abu Lahab. Dia memang confirm jantan. Dia pegang portfolio apa Allah alam. Menteri belia dan sukan lah kot. Allah alam. Baik, tengok Abu Lahab. Apa diisytiharkan? Yang pertama sekali dia isytiharkan, dia merdekakan hamba perempuan dia yang bernama Syuaibah. Siapa hamba perempuan ni? Itulah hamba perempuan yang paling dia sukai. Itulah hamba perempuan yang paling dia sayang. Kenapa dia paling suka? Kenapa dia paling sayang? Itulah hamba perempuan yang paling cantik, yang paling rupawan dan yang paling taat kepada dia. Tetapi dia merdekakan hamba yang dia sayang. Kenapa? Terlalu seronok dia dapat berita lahirnya Nabi SAW. Yang kedua, dia isytiharkan hari itu, hari Isnin, cuti belaka. Ku isytiharkan pada kamu semua hari ini cuti. Orang semua tak payah buat kerja. Bungkus-bungkus semua pakat cuti belaka. Orang cuti tak? Orang cuti. Betul ke Ustaz ni? Tak pernah kami baca dalam kitab sirah pun kelahiran Nabi Abu Lahab isytihar cuti. Dia tak isytiharlah cuti. Cuma kata Abu Lahab, aku minta kamu, seronok sangat aku dapat berita kelahiran anak saudaraku Muhammad SAW ni. Maka seronok sangat dia ni, maka dia minta orang lain hari tu tak payah buat kerja apa-apa. Kamu yang meniaga tak payah dah meniaga hari ni. Kamu yang mengembala binatang tak payah dah pergi mengembala hari ni. Kerana aku minta kamu semua seramai-ramai yang mungkin semua pergi ke rumahku pasal aku nak buat kenduri besar-besaran. Hari tu tak payah kerja apa, hampa pakat makan saja. Makna tak payah buat kerja apa, pergi kenduri rumah dia makannya, cuti lah tu. Sebab tu kita lah ni pun cuti. Tidak malu kat Abu Lahab. Abu Lahab sambut maulid Nabi cuti, takkan kita tak cuti? Sebab tu kita cuti. Mungkinlah sebab tu, wallahualam. Sebab tu hadirin sekalian, cuti dah. Orang pergi makan. Tuan-tuan, Imam Ibn Syam sebut berapa ekor unta yang dia korbankan untuk majlis tersebut. Imam Ibn Ishaq tak sebut jumlahnya. Imam Ibn Syam sebut 48 ekor unta. 48 ekor unta ni tuan-tuan, unta Arab, bukan unta Australia. Unta Australia ni ada kisah pernah berlaku tempat kami tu. Dun Pekalan Baru. Adun pada waktu tu tuan-tuan. Mari hari raya korban, dia isytiharkan dia nak sponsor unta. Tuan-tuan, bila adun isytihar nak sponsor unta, hari raya haji pada waktu tu tuan-tuan pecah rekod dunia. Tak pernah manusia tuan-tuan membanjiri masjid tersebut untuk datang solat berjemaah hari raya haji dalam keadaan jalan nak masuk ke masjid tu jam sesak. Kampung kami mana ada traffic light. Tapi sesak. Pasal apa? Orang kampung dengar adun nak sponsor unta. Bila pi tuan-tuan, ramai pakat tak dapat lagi unta. Pasal apa? 2 ekor adun sponsor unta. Bila 2 ekor, orang duk khilaf. Unta apa kecil sangat ni? Tak pasal apa? Unta lah tu. Dok unta selalu tengok kat majalah, selalu tengok surat abang, tengok dalam TV besar. Ni pasal apa kita tinggi lagi? Anak unta tak cukup umur apa, mana boleh korban? Orang kata cukup umur, jangan risau boleh korban. Cukup umur, pasal apa kecil? Kecil unta Australia. Bukan unta Arab. Kalau unta Arab besar. 2 ekor. Pakat pergi tengok telan Eliok dah hadirin sekalian. Sebab tu. Abu Lahab unta merah. Bukan unta Arab. Unta merah lagi besar daripada unta Arab. 48 ekor. Habis dia potong buat kenduri. Sambut maulid Nabi SAW. Seronok kelahiran Nabi. Kata Imam Ibn Ishaq, tak disebut jumlah berapa ekor. Kenapa? Kerana arahan Abu Lahab, kata Imam Ibn Ishaq, dalam kitab tarikh dia, Imam Ibn Ishaq sebut, tak disebut. Dia tak nyatakan jumlah dia. Kerana Abu Lahab bagi arahan, potong unta ni, buat kenduri, masuk dalam kawah, buat gulai ke, buat kari ke apa ke, makan ramai-ramai. Tengok kurang saja, potong lagi, masuk lagi. Kurang saja, potong, masuk lagi. Sampai tak tahu berapa jumlah dia. Kita ambillah jumlah 48 ekor. Sebab angka ni tak boleh berbohong. Tanya, tuan-tuan, kita dalam dunia hari ni,
Sepanjang kita dengar cerita sambut kelahiran Nabi ni lah, masjid mana, surau mana, negara mana yang pernah berjaya memecahkan rekod Abu Lahab sambut kelahiran Nabi? Tuan-tuan pernah dengar? Ada masjid di Saudi ke, di mana ke, peringati peristiwa sambut kelahiran Nabi, langkaan buat kenduri, buat ceramah, buat program sambut kelahiran Nabi, korbankan 49 ekor unta merah. Ada? Tak ada lagi. Maknanya rekod Abu Lahab sambut kelahiran Nabi ni tak ada seorang boleh lawan lagi. Kita sini buat lah. Ada buat ceramah lah. Maulid Nabi. Haji Makno ada? Ada. Dah buat belum buat? Dah buat lah. Berapa ekor? Ha? 6 ekor. Ayam. Tak ada ekor. Oh, ayam. Makna Haji Makno pun jawab selalu. Ayam. Malu kat Abu Lahab tu. Tak apa Abu Lahab tak dengar. Dengar aja malu kita. Tak ada ekor. Tuan-tuan hadirin sekalian, itu bukan ukurannya. Ukuran dia, bila adanya data, bila adanya tarikh, umat Islam boleh peringati peristiwa ni. Benda yang paling penting, ibratun li ulil albab. Apa iktibar yang kita nak ambil ni? Tuan-tuan hadirin sekalian, iktibar ni Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita dengan jelas apa tujuan Allah takdirkan lahirnya Muhammad bin Abdullah SAW ni. Kita sambut nak ingati peristiwa kelahiran Nabi. Apa tujuan Allah lahirkan Nabi Muhammad atas muka bumi ni? Allah Ta'ala sebut tuan-tuan pada ayat Al-Quran, antara tujuan Allah mengutuskan Nabi, ditakdirkan lahirnya Nabi atas muka bumi, antara tujuannya kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kita yang sambut nak ambil iktibar, sempena memperingati kelahiran Nabi, mesti kita kena tahu tujuan Allah utuskan Nabi. Tujuan dilahirkan Nabi atas muka bumi, itu tujuan dia Allah bagi tahu. Kalau sambut tiap-tiap tahun tapi tak tahu tujuan ni tuan-tuan, beratlah kita. Allah bagi tahu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Taala jelaskan apa? Kamu wahai Muhammad adalah umat yang terbaik, yang kami keluarkan ke atas muka bumi ini untuk manusia-manusia yang lain. Apa tujuan kami keluarkan kamu sebagai manusia yang terbaik dari kalangan manusia-manusia yang lain untuk manusia yang lain? Apa tujuan? Supaya kamu ta'muruna bil ma'ruf, supaya kamu menyeru memperjuangkan ke arah yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, supaya kamu wahai Muhammad boleh mencegah, lawan, ajak manusia tinggal kemungkaran, wa tu'minuna billah, supaya kamu boleh memperjuangkan, ajak manusia untuk hanya beriman kepada Allah Ta'ala. 3 benda ni kata ulama, inilah tujuan utama Allah Ta'ala jelaskan Allah lahirkan Nabi atas muka bumi. Sambut kelahiran Nabi, kita tak tahu tujuan utama ni supaya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita sambut maulid Nabi seronok tuan-tuan, tapi kita tak tahu ni tujuan Allah utuskan Nabi, ditakdirkan lahirnya Muhammad bin Abdullah SAW. Tujuan ni kita tak tahu, berat, tak tercapai matlamat dia. Ni tujuannya. Supaya tuan-tuan bila kita sambut, kita tahu ini peranan kerja Nabi, ini perjuangan Nabi. Ta'muruna bil ma'ruf. Amal ma'ruf nahi munkar ni bukan benda main-main hadirin sekalian. Tuan-tuan cek satu kisah yang melibatkan seorang ulama ketika mana masyhur namanya di bumi Hijaz. Bila? Yakni ketika mana bumi Hijaz pernah dikuasai tuan-tuan oleh golongan-golongan Wahabi. Minta maaf tuan-tuan, bukan nak cerita apa-apa, nak cerita seorang ulama yang bernama Imam Abdullah Asy-Syarqiti saja. Ulama yang bernama Imam Abdullah Asy-Syarqiti, Syekh Abdullah Asy-Syarqiti ni tuan-tuan, pada waktu ketika mana bumi Hijaz Saudi ni tuan-tuan dikuasai oleh orang-orang Wahabi, ulama-ulama Wahabi, maka pada waktu tu ada seorang ulama Wahabi yang buta mata dia. Ulama besar Wahabi yang mata dia buta. Tetapi dia tuan-tuan pantang kalau dengar ada ulama hebat dalam ulama Asy'ariyah yang hebat ni, dia akan panggil tuan-tuan munazarah, ajak berdebat, berbahas. Pada waktu tu hangat tentang isu tuan-tuan, antaranya amal ma'ruf nahi munkar. Dan pada waktu tu juga hangat membicarakan tentang ada ayat yang boleh takwil dan tak boleh takwil. Ulama Wahabi ni tolak tak boleh takwil.
Imam Abdullah Asy-Syarqiti ulama hebat dalam ilmu tarikhul Islam, sejarah Islam, dan ulama yang hebat dalam ilmu majaz, mantik ni tuan-tuan. Maka tuan-tuan dia dijemput oleh ulama Wahabi yang buta mata dia ni. Dia pun datang, hadirin sekalian, berdebat dengan ulama Wahabi ni. Antaranya isu amal ma'ruf nahi munkar. Dan pada waktu tu bila Hijaz dikuasai oleh Wahabi, mereka terlalu sangat tuan-tuan duduk membawa isu bid'ah tak bid'ah, yang ni kufur, orang takwil kufur tak takwil ni sebagainya. Bila duk bawa isu tu, berdebat isu tu tuan-tuan, maka lahirlah perdebatan, perbahasan tentang amal ma'ruf nahi munkar. Kata Abdullah Asy-Syarqiti, bukankah banyak lagi manusia yang kat luar sana duk buat maksiat dan dosa, tetapi kamu duk hangat duk cerita boleh lepas semayang ada wirid tak ada wirid. Kamu duk sebut sangat, ulama-ulama hari ni duk sebut sangat, duk fokus sangat tentang ada wirid tak ada wirid, kena doa tak payah doa, kunut tak payah kunut, duk berdebat bab tu. Sampai dari banyak dari kalangan ulama Asy'ariyah yang ditendang keluar daripada bumi Hijaz. Kerana berdebat isu furuk yang tu saja. Sedangkan kata Abdullah Asy-Syarqiti, amal ma'ruf nahi munkar di bumi ni tak selesai lagi. Banyak lagi orang yang buat banyak maksiat. Bahkan maksiat ni dah dipanjang lebarkan. Orang yang buat maksiat hari ni, bila perbuatan dia tidak dihalang, tak dicegah, maka maksiat ni diikuti oleh anak-anak pinak yang lain. Maka maksiat berleluasa. Amal ma'ruf nahi munkar ni kamu tak anggap dia penting. Sebab tu kata Abdullah Asy-Syarqiti, aku tak hormati kamu sebagai seorang ulama kerana ada isu yang paling aula kamu lupa, tetapi kamu duk sibuk tentang isu furuk ni. Satu. Lah berdebat. Abdullah Asy-Syarqiti ni tanya dia, bukankah Nabi SAW dilahirkan oleh Allah atas muka bumi ni dengan tujuan amal ma'ruf nahi munkar? Dan hari ni kamu menyebut tentang kamu memperjuangkan sunnah, tetapi kamu melupakan sunnah yang paling utama ni. Dan sunnah yang paling utama adalah perjuangan Nabi SAW. Nabi lawan kemungkaran, Nabi juga menyeru ke arah yang makruf. Di atas disebabkan kerana sunnah yang paling besar inilah hari ini kita kenal sunnah-sunnah yang kecil. Nak solat kita reti dulu siwak, bersihkan mulut kita dengan sugi. Nak masuk surau masjid kita langkah dengan kaki kanan. Nak dapat pahala dalam ibadah kita pakai jubah warna putih. Kerana Nabi suka beribadah dengan berjubah putih. Kemudian kita jumpa orang, kita memulakan sebutan salam berbanding orang sebut salam, dapat pahala sunnah. Bila jumpa orang, maka kita menghulurkan dulu bantuan kepada orang. Semua ni sunnah-sunnah yang Nabi ajar kepada kita. Kata Abdullah Asy-Syarqiti, mana nak datang sunnah-sunnah yang kamu sebut ni? Yang kamu kata yang ni tak sunnah Nabi tak buat, yang ni sunnah Nabi buat, mana nak datang sunnah-sunnah ni? Kalau bukan sunnah yang paling utama, yakni sunnah keperjuangan Nabi SAW, amal ma'ruf nahi munkar. Berdebat. Lah kali hujah dalam kitab Usang tu tuan-tuan. Lah kali dia berdebat pasal takwil. Sebab takwil itulah akhirnya Abdullah Asy-Syarqiti, ulama ni tuan-tuan dibuang daripada bumi Hijaz. Akhirnya tuan-tuan dia dibuang, dia pergi ke Mesir dan akhirnya mati ulama hebat ni tuan-tuan di bumi Mesir. Waktu tu isu takwil. Ulama ni dia buta. Orang Indonesia panggil tunanetra. Sebab apa tuan-tuan? Guru kami ni, bukan guru lah juga, sebab dia ni, kami buka kitab dengan dia. Muda lagi, tapi dia alim. Alim ilmu saraf. Dia mengajar kitab tu. Dia cerita. Ni saya cerita tuan-tuan. Saya ingatlah perkataan dia sebut. Ulama hijaz waktu tu yang Wahabi tu buta mata dia. Waktu tu last sekali yang marah sangat ulama ni kepada Abdullah Asy-Syarqiti. Dia tanya, tuan kata ayat Allah Ta'ala ni tak boleh takwil. Ya, tak boleh takwil. Bila takwil ayat ni, maka kamu kufur. Kata ulama Wahabi. Dia kata, kalau tuan kata tak boleh takwil, bagaimana pula dengan ayat ni? Kata Abdullah Asy-Syarqiti. Ayat apa? Bukankah Allah Ta'ala pernah berfirman, wa man kana hazihi al-a'ma wa man kana hazihi al-a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Surah apa tu? Surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Ulama ni dia baca. Abdullah Asy-Syarqiti kata, kalaulah ayat Quran ni tak boleh ditakwil, maka bagaimana pula pandangan tuan ulama Wahabi di Hijaz ni yang buta mata ni dengan ayat ni, wa man kana hazihil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Allah kata apa?
Barang siapa yang buta mata dia di dunia, barang siapa yang hidup di dunia mata dia buta, wa huwa fil akhirati a'ma, dan di akhirat nanti dia akan lebih buta lagi pada tu. Wa adallu sabila, maka dia akan terus dengan jalan kesesatannya. Marahlah ulama ni sebab dia buta mata. Marah dia. Atau kalau dah tak boleh takwil, macam mana tuan nak mentafsirkan ayat ni? Sebab tuan buta. Marah dia tuan-tuan. Bila marah dia, akhirnya Syekh Abdullah Asy-Syarqiti ditendang keluar daripada bumi Saudi, bumi Hijaz ni. Akhirnya tuan-tuan, dia sambung hidup dia, mengajak tuan-tuan sebarkan ilmu di bumi Mesir sampai dia mati di sana. Tu. Ni cerita dia. Sebab ada ulama bertegas tentang amal ma'ruf nahi munkar. Inilah kerja, inilah tujuan utama yang Allah jelaskan. Tujuan utama kami utuskan Nabi SAW. Maknanya apa? Kita nak ingat peristiwa ni, mesti kita kena ingat apa yang sudah kita buat untuk amal ma'ruf nahi munkar, dan apa setakat mana perjuangan kita nak mengajak masyarakat untuk beriman kepada Allah. Inilah tuan-tuan perjuangan utama Nabi SAW. Walaupun kita dapat tawan dunia ni sekalipun, tetapi dengan kuasa yang kita ada, kita gagal untuk mengajak masyarakat lebih banyak untuk beriman dan bertauhid kepada Allah. Gagal pada ukuran Islam itu sendiri, hadirin sekalian. Mungkin hari ini kita lebih nampak dan terpesona dengan kuasa dunia. Tetapi tuan-tuan, kalau kuasa yang kita miliki di dunia, kuasa itu tak mampu kita gunakan untuk amal ma'ruf nahi munkar dan juga ajak manusia beriman pada Allah, maka kuasa itu tidak ada nilai. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, apa tujuan Allah utuskan Nabi SAW. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Surah As-Saffat. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutuskan rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW, dengan petunjuk dan agama yang benar, yakni Islam. Untuk apa Allah Ta'ala mengutuskan Nabi kita Muhammad SAW atas muka bumi ni bersama dengan petunjuk hidayah dan juga petunjuk Islam yang benar ni? Kenapa? Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk menzahirkan agama Islam, risalah Islam ni ke atas agama-agama, risalah-risalah lain yang ada di atas muka bumi selain Islam. Walau karihal musyrikun, walaupun ditentang oleh golongan-golongan yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Kata ulama tafsir, apa makna liyudhhirahu 'ala dini kulli? Untuk menzahirkan risalah Islam itu ke atas agama-agama dan risalah-risalah selain Islam yang lain ni. Kata ulama, makna liyudhhirahu itu juga ialah memenangkan. Bukan sekadar menzahirkan, tapi kata ulama, makna liyudhhirahu 'ala dini kullih itu juga maknanya tujuan Allah utuskan Nabi dengan risalah Islam ni supaya Nabi berjuang dan memenangkan risalah Islam ke atas risalah-risalah lain yang ada di atas muka bumi. Maknanya sambut kelahiran Nabi SAW, kita mesti ingat perjuangan Nabi. Perjuangan Nabi, Nabi berjuang susah senang Nabi, semuanya untuk memenangkan Islam ke atas muka bumi ini. Memenangkan Islam, memenangkan risalah Islam ke atas risalah-risalah yang lain. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kalau kita rasa Islam dah selesa dah, tuan-tuan, Islam tak selesa lagi. Mungkin kita boleh berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kita berselawat lagi seperti mana Allah Ta'ala suruh kita berselawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, berselawatlah kamu ke atasnya, wa yusallimu taslima, dan memberilah salam kesejahteraan ke atasnya. Allah suruh kita tuan-tuan doakan, bagi salam kesejahteraan ke atas Nabi dan berselawat ke atas Nabi. Tuan-tuan hadirin sekalian, mungkin kita rasa Nabi SAW ni suka apa yang kita buat. Berselawat memang Nabi suka, tapi kita kena ingat, adakah Nabi suka keadaan Islam pada hari ini? Adakah Nabi suka tuan-tuan kalaulah Nabi SAW tu masih ada? Bergembira ataupun sedih Nabi apabila Nabi melihat keadaan Islam pada hari ini? Adakah Islam duduk pada tempatnya pada hari ini?
Mana tempat Islam ni? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni tempat dia tinggi, tak ada satu benda yang boleh mengatasi lebih tinggi daripada Islam. Adakah Islam lo ni duduk pada tempat dia? Adakah Islam benar-benar duduk pada tempat sepatutnya? Kerana perjuangan Nabi nak memenangkan Islam ni, nak meletakkan Islam duduk pada tempat dia. Bila Islam tu duduk pada tempat yang sepatutnya, maka itulah kemenangan Islam. Inilah perjuangan yang Nabi SAW perjuangkan. Inilah tujuan Allah utuskan Nabi pada ayat yang kita bacakan tadi. Tuan-tuan cuba tengok. Adakah Islam pada hari ini duduk pada tempatnya? Bila Islam mengharamkan sesuatu, tiba-tiba keluar pula tuan-tuan undang-undang yang menolak ataupun tuan-tuan yang menghazafkan larangan Islam ni, kemudian mereka pula membenarkannya. Tuan-tuan bukan tak tahu, sebelum Allah Ta'ala datangkan musibah banjir ni, apa benda yang sudah berlaku dalam negara kita ni? Nabi melaknati, dan kata Nabi, Allah melaknati, para malaikat melaknati seorang lelaki yang berlagak dengan berpakaian perempuan. Allah laknat apabila seorang perempuan dia berlagak nak berpakaian, nak serupa jadi macam orang lelaki. Allah laknat. Maknanya Islam mengharamkan perbuatan ni dengan ancaman laknat. Tiba-tiba tuan-tuan, manusia pula meluluskan tuan-tuan tuntutan lelaki yang nak bertukar, nak pakai pakaian perempuan. Bila dah lulus, apa kita boleh buat? Kita nak pilihannya. Undang-undang tuan-tuan menjaminnya. Undang-undang membenarkan keadaannya. Tuan-tuan, di mana kedudukan Islam? Sebelum tu juga, apabila Majlis Fatwa Selangor memfatwakan Sisters in Islam, satu gerakan yang harap kerana ideologi dan dakwah yang dia bawa ni mampu untuk merosakkan akidah umat Islam. Dan fatwa negeri Selangor ni disokong oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Bila mengharamkan gerakan ni, NGO ni, maka tuan-tuan NGO ni memfailkan saman dan heret Majlis Fatwa Kebangsaan, Majlis Fatwa Negeri Selangor ke kandang Mahkamah Persekutuan. Tuan-tuan, kalaulah keputusan telah dikeluarkan, dia dengar perbicaraan, kenapa Majlis Fatwa ni jatuhkan haram kepada gerakan NGO ni, tak panggil dulu ke apa ke dulu. Akhirnya kalaulah Mahkamah memutuskan Majlis Fatwa kalah dalam kes ni, yang menang adalah Sisters in Islam. Bagaimana kedudukan Islam lepas ni? Kenapa Majlis Fatwa ni mengharamkan tuan-tuan NGO ni? Kerana dakwah dan ajaran yang mereka bawa, tuan-tuan, memang bercanggah teruk dengan bercanggah 360 darjah. Mereka mempersoalkan tuan-tuan kewibawaan syariat Islam. Tuan-tuan kalau tengok convention mereka ni, mereka bukan calon-calon orang. Mereka orang yang ahli motivator, pandai ceramah motivasi ni. Tuan-tuan, kalau yang dengar tu orang perempuan, pakat meleleh yak mata habis. Antara yang mereka persoalkan, tuan-tuan, antaranya hukum hakam syariat Islam. Antara benda yang hebat mereka perdebatkan, mereka argue, persoalkan, tuan-tuan, relevan tak relevan syariat Islam, antara yang dalam bab syariat, bab faraid. Apa hujah mereka? Tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, kita ada anak lelaki, kita ada anak perempuan. Ibu-ibu yang mengandungkan anak 9 bulan 10 hari, dia tahu bagaimana keadaan anak lelaki waktu dia kandung dan bagaimana keadaan anak perempuan waktu dia kandung. Bila lahir anak-anak ni, bagaimana kita didik dan kita besarkan mereka. Kita bagi kasih sayang anak lelaki dari kecil dengan anak perempuan ni sama rata. Kalau anak perempuan dapat sebahagian ni, anak lelaki pun kita dapat bagi sama rata belaka. Kita bagi keadilan sama rata. Kita bagi kasih sayang pada anak-anak kita ni, lelaki perempuan sama rata. Sampailah kita, dia pun ni dah besar, akhirnya sampai kita mati. Bila kita mati, kita tinggalkan harta peninggalan kita. Kita meninggalkan harta pusaka kita. Bila kita tinggalkan harta pusaka, siapa yang nak mengagihkan harta yang kita tinggal kepada anak yang kita bagi kasih sayang sama rata dari kecil ni? Islam, kata dia. Bagaimana Islam bahagikan? Adilkah? Sama ratakah? Tidak adil, tuan-tuan, tak sama rata. Bercanggah dengan apa yang kita bagi, kita didik kasih sayang pada anak-anak ni. Tuan-tuan, bila kita tinggal harta kita untuk diagihkan pada anak lelaki perempuan, Islam mengagihkan secara tidak adil. Anak lelaki dapat 1/2, dapat nisfu, dapat separuh. Anak perempuan dapat lebih kecil daripada tu. Adil ke? Tak adil.
Kita dari kecil bagi kasih sayang sama rata, tak berat sebelah, tak double standard. Tiba-tiba kita mati tinggal harta. Islam mengagihkan harta ni tak sama rata. Tidak adil. Sedangkan anak perempuan lah yang setia dengan kita kat celah dapur. Anak lelaki yang selalu duk buat hal kita duk pening serabut kepala ni. Yang setia pujuk kita, tenangkan kita anak perempuan. Tiba-tiba mereka pula dapat sedikit. Mereka tidak diberikan keadilan sepatutnya. Ui tuan-tuan, silat-silat dia ceramah. Meleleh yak mata makcik tu. Betul zalimnya syariat Islam. Dan mereka juga mendakwa tuan-tuan bahawa kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran belum tentu keabsahannya, belum tentu ketepatannya. Kisah dalam Quran tu belum tepat. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran tidak ada nota kaki. Tak ada nota kaki. Jadi macam mana kita nak buktikan kisah dalam Quran tu benar? Kerana dia tak ada nota kaki. Ini tuan-tuan gila apa nak kata ni? Kalau bahasa kampung kami lah, gila babi. Macam mana Quran nak ada nota kaki, sedangkan kita orang Islam memang beriman dia lah rujukan paling tinggi. Kita yang ada buku-buku ada nota kaki ni, dia ambil rujukan daripada buku yang lebih besar pada dia. Buku yang lebih, orang kata apa, berautoriti daripada buku tersebut. Dan Quran, kalau Quran ada nota kaki, mana rujukan yang lebih tinggi daripada Quran? Kalau Quran nak ada nota kaki tu nak rujuk kat kita apa? Tetapi mereka cuba bawa. Tuan-tuan kan tengok kisah-kisah Nabi-Nabi dalam Quran ni, Nabi Adam ke, Nabi Musa ke, tuan-tuan nak dapat cerita yang betul-betul panjang lebar, yang betul-betul detail, maka tuan-tuan rujuklah kepada kitab New Testament dan Old Testament. Ini yang mereka bawa. Akhirnya majlis fatwa buat keputusan, keluarkan fatwa NGO ni haram. Gerakan ni haram. Mereka tak puati, mereka bawa tuan-tuan, filekan kes, heret ke kandang mahkamah. Kalaulah mahkamah bicarakan kes ni, kalaulah, wa na'udzubillahi min zalik, kalaulah tuan-tuan mahkamah putuskan sistem Islam menang, majlis fatwa kalah. Bagaimana kedudukan Islam lepas ni? Bagaimana kedudukan undang-undang Islam, hukum hakam Islam, perintah Allah dalam Islam, macam mana lepas ni? Siapa yang nak respect? Tuan-tuan hadirin sekalian. Sebab tu hadirin sekalian, kita kena ingat Nabi SAW diutuskan oleh Allah, antaranya tujuannya liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk memenangkan Islam itu ke atas risalah-risalah yang lain. Maka Nabi berjuang susah senang perjuangan Nabi, tuan-tuan, kerana nak meletakkan Islam tu duduk pada tempat dia. Biar Islam itu memerintah, bukan Islam itu diperintah. Biar Islam tu duduk pada tempat dia. Tempat Islam ni memimpin, bukan Islam tu dipimpin. Supaya Islam ni duduk pada tempat dia. Islam memandu, bukan Islam yang dipandu. Orang nak syariat ni, maka mereka ikut. Maka tak mau, mereka tolak buang. Dah tuan-tuan. Islam memimpin, bukan dipimpin. Islam sifat dia memandu, bukan dipandu. Allah turunkan syariat Islam. Allah turunkan Al-Quran untuk kita ikut dia. Bukan dia ikut kita. Ni kita rasa kita tak sesuai dengan dia, maka kita tak payah ikut dia. Dia pula kena bersetuju dengan kita kerana kita rasa logik akal kita. Allahu Akbar. Kenapa Allah tak datangkan musibah? Kalau dah tahap macam tu kita, hadirin sekalian. Sebab tu hadirin sekalian, ada orang kata, kenapa sampai kat bumi Kelantan? Bukankah Kelantan nak buat hudud? Yang dalam Facebook lagi gila. Dia kata, tengok Kelantan. Kalut-kalut sangat nak buat hudud. Akhirnya Allah Ta'ala buktikan, nah bala musibah daripada Allah. Kalut sangat nak buat hudud, disebabkan kalut nak buat sangat hudud, maka Allah datangkan bala musibah. Ni nak kata apa tuan-tuan? Hudud ni Allah Ta'ala yang suruh. Allah Ta'ala bila dia nak buat benda yang Allah Ta'ala suruh, takkan Allah nak marah. Yang jenis ni tak mengaji ke memang beranak-beranak bodoh tu tuan-tuan. Kita tengok Kelantan, kalut-kalut nak buat hudud, terlupa longkang untuk dibesarkan. Tu yang banjir. Kalau nak buat hudud sangat, tengok apa dah jadi kat Kelantan. Longkang pun dia tak sempat besar. Tuan-tuan, tahap banjir Kelantan tu nak besar mana? Nak longkang besar mana? Tanya. Tahap besar mana yang boleh selesaikan banjir yang berlaku kat Kelantan baru ni? Tuan-tuan tengok gambar yang dia hantar kat Manik Urai. Tingkat sekolah tu tuan-tuan, bangunan sekolah tu tingkat 4. 4 tingkat.
Tingkat 3 dia tuan-tuan, parah paling tinggi nak mencecah masuk ke tingkat keempat tu penuh ayak dah. Dan mangsa-mangsa banjir duduk tingkat 4 tu. Mangsa banjir duduk tingkat 4. Tingkat 3 yang bawah tu tuan-tuan habis dah. Tu tahap longkang nak besar taruh mana. Tuan-tuan ingat tak lagi kisah selepas tsunami Aceh tu? Allah datangkan pula satu gelombang besar tuan-tuan di bumi Jepun. Apa nama dia? Nina ke? Naina ke? Mendatang apa? Tak ingat apa nama. Tsunami lah juga kat Jepun tu. Bila berlaku tuan-tuan gelombang besar di bumi Jepun tu, apa Jepun buat? Kerajaan Jepun tuan-tuan dia menaikkan satu tembok yang tinggi supaya boleh mengatasi kalau mari lagi apa ni tsunami yang macam tu ada selesai tembok ni. Tembok tu tuan-tuan dia buat dengan ukuran ketinggian ayak yang menghampak pantai Jepun. Dia buat lebih tinggi tuan-tuan daripada ke tahap ayak laut yang datang hempak pantai Jepun tu. Akhirnya tuan-tuan dia ingat selesai. Akhirnya Allah hantar gelombang yang kedua. Tuan-tuan, berapa lebih gelombang ketinggian ayak tu dengan tembok tu? Kata dalam artikel yang saya baca tu tuan-tuan, ketinggiannya hanya lebih tuan-tuan 0.1 sahaja. Kalau tinggi dia tuan-tuan 1000, maka Allah tembok tu 1000 kaki, maka Allah Ta'ala menghantar ayak tu 1001 kaki sahaja. Satu kaki yang lebih tuan-tuan tinggi daripada tembok yang mereka bina. Apa jadi tembok tu? Tembok tu ranap, rumah ranap, bangunan ranap, habis semua ranap. Kan kita sambut Maulid Nabi, ulama kata ada berlaku 4 perkara irhas. Apa irhas? Benda pelik yang berlaku kan. Antaranya tuan-tuan 14 pintu gerbang, 14 tuan-tuan gerbang di istana Maharaja Parsi runtuh 14 ni. Berapa pintu gerbang yang ada di istana Maharaja Parsi ni? Ada 14 runtuh. Tak tinggal baki. Yang kedua tuan-tuan, api yang disembah oleh masyarakat Majusi yang mereka anggap Tuhan terpadam habis. Dah kata ulama usia api ni ratusan tahun. Kenapa mereka sembah? Kerana api ni bukan kata tak pernah terpadam, bahkan tak pernah malap. Malap pun tak pernah. Ratusan tahun. Tu yang mereka anggap irhas, luar biasa. Mereka anggap Tuhan api tu. Duk sembah, minta tolong, doa ke api tu. Sebab usia dia ratusan tahun tak pernah padam, tak pernah malap. Lampu bal, mentol rumah kita setahun berapa kali terbakar. Jangan tanya malap, terbakar berapa kali. Peluk-peluk, bakar. Yang ni tuan-tuan, ratusan tahun usia dia. Mereka anggap tu Tuhan. Sembah. Nak lahir Nabi SAW. Habis hilang. Terpadam api ni. Semalam dah main doa. Hari ni tuan-tuan, nak ungkit kenapa tak kabul lagi. Wahai Tuhan, semalam duduk doa depan hang. Nak mari tengok, Tuhan tak ada. Tanya Pak Imam Majusi, mana pi Tuhan kita? Semalam aku duduk menangis doa kat dia. Hari ni tak dapat lagi, dia tak kabul lagi. Tuhan dah tak ada hari ni. Pak Imam Majusi nak jawab apa? Nak jawab apa? Hari ni minta maaf tuan-tuan. Tuhan kita tak ada, dia cuti ambil MC. Tak boleh nak jawab. Akhirnya mereka rujuk kepada ahli kitab. Bila rujuk pada ahli kitab kata inilah tanda-tanda akan munculnya Nabi akhir zaman. Makna mereka tahu dah Nabi akhir zaman itu akan muncul dengan tanda-tanda sebegitu. Maknanya tuan-tuan, kalaulah mereka ambil iktibar seperti yang kita sebut ni, mereka takkan menganggap api itu sebagai Tuhan lagi. Pasal apa? Allah tunjukkan risalah Islam untuk mengajak masyarakat beriman pada Allah ni datang apabila munculnya baginda Nabi SAW. Lahir Nabi akhir zaman, dia akan membawa risalah tauhid yang sebenar-benar, sembah kepada Tuhan yang sebenar-benar. Maka api yang hilang ni adalah api yang bukan Tuhan yang sebenar. Tapi tuan-tuan, sampai ke zaman Nabi memperjuangkan Islam, masih ada lagi penganut Majusi ni beriman kepada api dan sembah pula tuan-tuan matahari dan sebagainya. Walaupun mereka tahu Nabi akhir zaman akan muncul dengan risalah tauhid yang sebenarnya. Sebab tu kita kena ingat tuan-tuan, biarlah kita di pihak yang benar. Biarlah kita ni bila berlaku pertembungan ni, biarlah kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita dipilih untuk berada di pihak kebenaran. Takut-takut dengan kepertembungan hak dan batin ni, takut-takut dalam keadaan tak sedar kerana kita terlupa ataupun kerana kesombongan yang kita ada, maka kita takut-takut kita tuan-tuan sebenarnya duduk di pihak yang memperjuangkan kebatilan. Kita anggap kita hak dah.
Kita anggap kita betul dah. Rupa-rupanya kita duduk di pihak kebatilan. Tuan-tuan, bila berlakunya pertembungan hak dan batil, maka di sanalah tuan-tuan Allah Ta'ala nak menilai setakat mana iman hamba-hamba dia. Setakat mana keyakinan hamba-hamba dia. Mudah-mudahan Allah berkati kita, mudah-mudahan Allah rahmati kita. Kalau ada terkasak bahasa, saya minta maaf banyak-banyak hadirin sekalian. Minta maaf tuan-tuan, hari ini sepatutnya kita mengaji kitab mustika hadis. Tapi saya tuan-tuan tak bawa kitab tu. Habis main tadi saya jengok-jengok kok ada kitab tuan-tuan kat rak tu, tak ada. Mana tak ada? Ada lah. Tapi tak apalah. Dah habis dah. Baru nak jumpa lagi. Kira halal lah Haji Makno no. Sebab saya selalunya kitab ni dalam kereta. Kereta saya ni baru saya keluarkan daripada bengkel. Hari tu aksiden langgak lembu tuan-tuan. Saya tertidur tengah malam, saya langgak lembu. Langgak lembu, melompat-lompat lembu tu tuan-tuan melintasi saya punya cermin kereta. Dia ada kat bengkel. Jadi kitab ni saya keluarkan tuan-tuan bubuh kat kereta lain. Kereta kok saya pinjam. Dia bila ambil kereta ni tak ada satu kitab saya pun. Jadi tuan-tuan hari ni saya main lenggang lah. Minta maaf. Apapun tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berkati kita semua, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Minta maaf tuan-tuan, bulan-bulan yang lepas saya tak dapat nak hadir ke tempat tuan-tuan untuk pengajian kita, majlis pengajian kita. Insya-Allah lepas daripada ni mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita dan saya tuan-tuan akan berusaha supaya untuk datang ke tempat tuan-tuan ni kalau tanpa ada halangan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun tuan-tuan jangan risau, kalau saya tak sampai pengajian mesti diteruskan. Panggillah ustaz apa sekalipun, yang pentingnya tuan-tuan kita istiqamah mengaji. Sebab ada hadis sahih, tuan-tuan rujuk dalam kitab Riyadhus Salihin, orang yang istiqamah buat kebaikan, bila dia istiqamah waktu usia dia kuat, waktu jasad dia kuat, dia istiqamah. Dan kemudian apabila dia tua, dia sakit, datang musibah pada dia, dia tak mampu nak buat, nak sambung apa yang dibuat waktu dia sihat, maka kata Nabi, Allah akan bagi pahala kepada dia walaupun dia tak mampu buat, tapi dia akan dapat pahala sama macam dia buat. Istiqamah tuan-tuan. Nanti mana tahu Haji Makno tak larat depan ni, tapi mengalir pahala seperti mana Haji Makno duduk dalam majlis ilmu seperti sebelum-sebelum ni. Apapun istiqamah. Yang kedua tuan-tuan mesti istiqamah sumbang untuk sekolah saya tuan-tuan. Kena istiqamah. Jadi tuan-tuan kalau ditakdirkan Allah tak ada duit dah, tuan-tuan akan dapat pahala seperti mana tuan-tuan menyumbangkan kan juga. Apapun tuan-tuan, saya nak cerita sikit saja pada tuan-tuan. Sekolah kami ni tahun ni terpaksa kita tuan-tuan menampung 92 orang tuan-tuan dalam catatan kita ni. Asalnya tahun ni kita nak ambil 40 orang sahaja tuan-tuan. Tapi tuan-tuan bila buat temu duga 40 orang ni rupanya yang mari tu lebih daripada yang kita jangka, yang minta mohon merayu ni tuan-tuan. Akhirnya bila mari merayu ni tuan-tuan, mak ayah kita kalah dengan rayuan ni. Biasalah kita pergi mengajak, berceramah, suruh orang mengaji agama, depa mari anak tuan-tuan bawa anak mengaji agama, takkan kita nak tolong. Dan depa ni pula pandai ungkit bab tu tuan-tuan. Kita terima tuan-tuan. Dan lah ni pelajar kita dah melempah ke yang terima tahun ni saja tuan-tuan 92 orang hadirin sekalian. Jadi pelajar kita ni dah hampir 200 orang tuan-tuan. Dan maknanya tuan-tuan kami terpaksa cari dana untuk tambah lagi tuan-tuan almarinya, toto tilamnya tuan-tuan, untuk kitab bukunya, bangku mejanya tuan-tuan, untuk tambahan 50 lagi tuan-tuan. Maka tuan-tuan luar daripada keupayaan kami, tapi tuan-tuan dia bukanlah luar daripada keupayaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kami terus juga buat tuan-tuan, alhamdulillah pelajar kami masih tuan-tuan dalam yang baru ni dah sebulan dah beroperasi ni tuan-tuan, mereka boleh lagi hidup di sana. Cuma saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, wallahi pelajar-pelajar lama sekolah kami ni masih lagi tidak memiliki almari hadirin sekalian. Sebab almari mereka yang lama terpaksa diguna pakai untuk pelajar-pelajar yang baru ni dulu, maka budak-budak ni tak ada almari. Sebab tu hadirin sekalian, baju-baju mereka ni duk letak tempat-tempat dalam keadaan tak ada almari. Jadi tuan-tuan, saya sangat-sangat memerlukan dana untuk membeli almari kepada anak-anak murid saya ni tuan-tuan. Lebih 50 orang yang tak ada almari sebenarnya hadirin sekalian. Jadi tuan-tuan, setakat mana yang kita ada, kita akan tambah almari ni. Apapun tuan-tuan, saya dahulukan dengan jazakumullah kulla khair. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas kebaikan tuan-tuan dengan kebaikan juga tuan-tuan di atas sumbangan tuan-tuan ni. Dan tuan-tuan tak pernah putus-putus membantu saya ni. Apapun Allah sahajalah yang akan balas dia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'af. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.